Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami ingin membentangkan kami punya projek iaitu KSM Rental Car Web-based System. So, kami punya team member dan supervisor kami adalah, untuk supervisor kami ada Puan Hairul Zaili Saleh. Yang untuk ahli member pertama kami ada Amir Saifuddin bin Amir Fazilah. Yang kedua kita ada Ahmad Asim bin Zainal Abidin. Yang ketiga saya sendiri Muhammad Azim bin Mazuki. Okey, untuk konten kita ada 6. So, yang pertama kita ada objektif, scope, originality, problem statement, testing dengan operation. Okay, next kita ada objektif. Objektif kita ada 3. Satu, yang pertama ni daripada kita menggunakan method daripada yang lama kepada yang baru. Maksudnya daripada cara dia method gunakan face to face pada digital lah. And then receipt kita menggunakan receipt yang sama juga daripada face to face kepada digital. So dapat receipt secara online lah. And then yang ketiga kita ada payment. So daripada payment kita ada 2 method. So daripada payment kita ada cash dengan online transaction lah. Okay, and then untuk scope kita ada 2, system scope dengan user scope. So untuk system scope ni kita punya sistem ni memprovidekan untuk user bagi IC, driver license dengan sebagainya lah untuk kegunaan dalam sistem tu. And then untuk user scope admin boleh login and then dia boleh add car, dia boleh add register user, and then dia boleh change, delete, edit, and then dia boleh letak kereta baru, dia boleh view detail user, dia boleh tengok booking history. And then untuk user scope user boleh login and register, and then dia boleh membuat booking melalui kita punya sistem dan membayar melalui kita punya sistem lah. And then originality, asalnya kami mendapat idea KSM Rental Car ni daripada seorang kawan kami yang pakcik dia dalam menghadapi kesukaran dalam menguruskan kereta sewa dia. So di situ kami terdetik untuk membantu dalam create satu web-based system yang dapat membantu pakcik dia mengurus kereta sewa tu lah. And then problem statement kita ada 3. So yang pertama, pakcik dia tidak menggunakan penggunaan internet pada masa dulu dan menggunakan poster untuk menyebarkan dia punya kereta sewa. And then dia membuat untuk mendapatkan pelanggan dia menggunakan panggilan lah. So customer boleh call dia daripada situ. And then yang ketiga, kalau user ataupun customer duit kat tangan dia tak cukup, agak sukar untuk dia membayar lah. So kalau nak cari ATM tu agak lambat lah orang kata. And then ni gambar kami membuat kerja. Kami bincangkan macam mana kami nak design, kami create kami punya projek ni. And then metodologi kami memakai interactive model waterfall. So yang dalam dia kita memakai requirement analysis, design, coding and testing system, integration and testing dengan maintenance. So untuk penghargaan, kami menghargai Puan Hairul Zaili Saleh dan Puan Nur Hidayah selaku kami punya supervisor dalam membantu kami punya research tentang kami punya projek ni lah, dalam tolong kami dalam menyiapkan membantu kami dalam menyiapkan kami punya projek. Tak dilupakan juga kami punya PA iaitu Puan Rafidah binti Abdul Rahman dalam memberi sokongan dan nasihat. Dan selain itu tak dilupakan juga lecturer Jati MK yang selalu membantu kami dalam dalam membuat keputusan dan penjadualan kami. Tak dilupakan juga yang terakhir, kami punya parents yang sentiasa sokong dan support kami di jiwa sukar ataupun senang. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Muhammad Azim atas penerangan itu tadi. Jadi saya akan tunjukkan sedikit demo untuk kami punya website. So ini adalah website kami iaitu ksmrentalcar.online. So ini merupakan home interface di mana user boleh lihat kereta yang mereka ingin sewa dan terdapat juga detail-detail tentang kami punya website. Apabila user klik get started, user akan dibawa kepada car list di mana di sini user boleh memilih kereta yang mereka ingin sewa. Jika user mahu booking, user perlu login terlebih dahulu. Jika user tidak mempunyai account, mereka boleh pergi ke register here untuk register diorang punya account. Macam saya sudah pun mempunyai account, jadi kita masuk pada account saya sendiri iaitu Daniel dan juga password. Alright, sekarang kita boleh klik login. Okay, jika user dah klik login, user akan dibawa kepada home page untuk website kami dan user boleh
pilihlah kereta yang mereka ingin sewa. Contoh see all car, dan user akan dibawa kepada page car list. Kalau macam dilihat daripada interface ini, kita dapat lihat ada need help, iaitu adalah customer service untuk kami punya website. Apabila user tekan klik need help tu, user akan dibawa kepada WhatsApp untuk menghubungi salah seorang daripada developer kami jika user ada sebarang pertanyaan. Okey, contoh jika user nak booking, user boleh klik book a car dan user perlu masukkan detail-detail yang mereka ingin booking. Contohnya adalah pick up date dan juga drop off date, dan juga pick up time dan drop off time, serta jenis pembayaran. Kami ada dua, iaitu cash dan juga FPX. Contoh jika user masukkan tarikh pinjaman kereta mereka dan juga tarikh pemulangan dan masukkan jam berapa mereka ingin pinjam, semua detail itu akan dipaparkan di bawah ini, iaitu cost summary. Iaitu ada amount of time dan juga payment serta total payment. Terdapat juga warning yang akan mengingatkan user jika user terlewat 1 jam, user akan di-charge sebanyak RM10. Dan apabila user klik book now, di sini akan mengeluarkan pop-up box yang memberitahu user bahawa user berjaya membuat booking, dan user akan dibawa kepada my order. Di sini adalah kereta yang user telah booking, dia akan masuk kepada my order ni, akan memberitahu user lah yang dia telah booking kereta ni dan juga kereta tersebut. Dan di sini juga terdapat view detail. Jika user klik view detail ini, user akan dibawa kepada interface receipt, di mana interface ni akan menjadi bukti sebagai menjadi bukti kepada user yang mereka telah pun membuat pinjaman ataupun membuat penyewaan kereta. Macam ni ada detail-detail user tadi akan dimasukkan ke dalam receipt, bahagian receipt inilah. Jika user klik download, receipt ini akan di-convert kepada PDF untuk memudahkan user menyimpan dalam device mereka. Jika kita open, so ini merupakan receipt yang user telah membuat tadi. Okay, seterusnya ada juga bahagian profile, di mana untuk di bahagian profile ini user boleh masukkan detail-detail mereka lah, dan juga user perlu meletakkan IC number front dan juga back side, serta driver license front dan juga back side. Dan juga user juga boleh masukkan feedback mereka di sini. Contoh saya bagi 3 bintang dan juga saya bagi sedikit komen dan send feedback. Maka feedback user tu akan dipaparkan di sini. Dan kita boleh klik save change dan semuanya akan tersimpan dalam profile user. Jadi saya rasa itu saja untuk bahagian user. Saya serahkan kepada Ahmad Asif untuk menerangkan bahagian admin. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Amir Safiuddin. Okey, seterusnya saya akan terangkan bahagian admin. Okey, mula-mula sekali kita akan login kepada akaun admin dulu. Okey, untuk bahagian admin ni interface untuk car list ni agak berbeza lah dengan user, yang mana user just boleh tengok kereta apa je yang ada dan juga boleh booking. Tapi untuk admin boleh tambah kereta baru, boleh edit dan juga boleh delete kereta. Okey, contohnya untuk kereta yang Amir booking tadi iaitu kereta ni. Sekiranya Amir tekan, Amir boleh tengok ada detail kereta ni, dan sebab Amir dah booking kereta ni tadi, jadi status kereta dah berubah lah kepada not available. Jadi kalau not available ni maksudnya kereta ni tak akan ditampilkan di halaman user lah, jadi user tak boleh booking. Kalau admin adjust kepada available dan tekan update, maka kereta ni akan jadi status available dan user boleh booking lah kereta ni. Okey. Selain itu untuk admin juga terdapat halaman dashboard, yang mana di sini terdapat rating, yang mana admin dapat tengok lah rating yang telah diberikan oleh user. Contoh Amir bagi feedback lah dekat akaun Daniel ni dengan rating 3 dan juga comment good. Kalau admin tekan view detail ni, maka dia boleh tengok lah detail-detail daripada akaun Daniel ni. Okey. Di sini juga terdapat beberapa button lah. Kalau user list ni, admin dapat tengok ada user apa je yang ada dalam dia punya sistem. Boleh tengok dia punya status user, dapat edit, dapat delete dan juga tengok detail daripada user lah. Di sini juga admin dapat tambah user baru. Kalau admin tekan add new data, lepas tu tak masukkan apa-apa, maka ada keluar ni lah macam validation sikit. Maksudnya admin wajib isi baru user tu dapat masuk dalam sistem.
Okey, sini juga ada button searching. Contohnya saya buat searching nama Asif. Maka yang bahagian Asif saja yang akan keluar. Okey. Lepas tu selain itu dekat admin juga, dekat bahagian dashboard ada Kalis. Kalis dekat bahagian tadilah dapat tengok dia orang punya kereta apa je yang ada. Lepas tu ada juga bahagian total earning. Untuk total earning ni admin dah dapat tengok dia orang punya income, iaitu untuk tahun ni, maksudnya untuk tahun ni akan tampilkan data daripada Januari hingga Disember. Tapi sebab tahun ni dah last bulan iaitu Disember, maka just ada bulan Disember je lah kat sini. Kalau total earning per year ni maksudnya dia akan tampilkan income per tahun. Contoh tahun 2021, tahun 2020, 2019, dia akan tunjuk 2021 ada berapa income dapat, 2020 ada dapat income berapa, contohnya. Okey, setelah itu admin juga ada button total booking untuk tengok diorang punya booking. Contohnya kalau admin dekat all, maksudnya dia akan tampilkan booking yang semua booking yang ada lah. Kalau day ni maksudnya booking untuk hari ni je. Kalau month ni untuk bulan ni je, dan year ni untuk tahun ni je. Okey. Kalau untuk day ni, yang hari ni ada Noradelis ada buat booking kereta. Kalau admin tekan view detail ni, maka boleh tengok lah detail daripada dia orang punya booking ni. Kalau masa booking tu dah bermula, maka masa ni akan bergerak, akan menurun sehingga negatif. Kalau negatif maksudnya user tu guna kereta lebih masa, jadi user tu kena penalty lah, jadi kena harga tambahan lah. Kalau dia dah hantar kereta awal, maksudnya admin akan tekan button stop, dan stop sini akan tunjuk berapa yang user tu kena bayar. Contoh kalau admin tekan save, maksudnya user tu dah buat pembayaran dan status pun akan berubah jadi sukses. Okey. Lepas tu selain itu admin juga ada produk pun bahagian Kalis lah, bahagian dia orang punya kereta, dan admin juga boleh adjust dia punya profile. Okey, mungkin itu saja daripada saya. Terima kasih.